Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, الحمد لله القائل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk
ibrah mi'raj segar sepanjang hayat. Hadirin sekalian, dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di 5 tempat mendirikan solat. Di Madinah dan di Madian, di Tur Sina, di Baitul Laham dan di Baitul Maqdis. Singgah di 5 tempat sebagai gambaran awal 5 waktu solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengimamkan para anbiya, menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya, iaitu penghulu para nabi. Dalam perjalanan luar biasa ini, baginda sallallahu alaihi wasallam melihat peristiwa berupa ganjaran kepada amal baik dan balasan kepada amal buruk yang menyentuh persoalan iman kepada perkara gaib, berkaitan ibadah solat, harta, amanah dan tanggungjawab, berkaitan anggota manusia khususnya mulut, dan berkaitan dengan wanita. Baginda sallallahu alaihi wasallam dijemput untuk menerima perintah solat, asalnya dari 50 waktu sehari semalam. Atas nasihat Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi berulang kali minta dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah kefarduan 5 waktu, tetapi pahalanya tetap 50 waktu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tahu kita tidak akan mampu melaksanakan 50 waktu itu. Allah letakkan 50 awalnya supaya kita bersyukur di atas rahmat Tuhan ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menghargainya dan tidak bersyukur. Layak benarlah kepala mereka dihentam dengan batu seperti yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihentak kepala mereka, sesungguhnya mereka menjerit kesakitan yang amat dahsyatnya, namun kesakitan yang dirasai tidak akan membawa kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'la ayat yang ke-13, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Orang yang tidak solat, hidupnya di dunia tidak mendapat barakah, tidak pernah bahagia dan tidak pernah tenang walaupun dia memiliki rumah, kereta dan jawatan yang besar. Di akhirat nanti mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Orang yang meninggalkan solat kerana berani melawan Allah sama seperti orang kafir. Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus solah. Yang membezakan antara seorang hamba yang mukmin dengan orang yang kafir iaitu meninggalkan solat. Rawahul Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, realitinya ramai orang Islam yang enggan menunaikan solat. Ini antara sebab Allah Subhanahu wa taala murka dan menurunkan balanya. Solat itu syarat sahnya iman. Sekiranya tidak solat, maka amalan-amalan lain akan tergantung dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra' Mi'raj juga Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan situasi mereka yang memakan daging yang busuk dan meninggalkan daging yang elok. Lalu Jibril alaihissalam menerangkan, inilah golongan yang bergelumang dengan zina walaupun telah ada isteri atau suami yang halal. Berzina adalah perbuatan yang keji dan jijik. Orang yang dapat mengawal nafsu daripada melakukan zina memiliki kemuliaan dan dapat menjaga kehormatan diri sendiri. Dalam Islam, orang yang belum berkahwin jika berzina dikenakan 100 kali sebatan, dan orang yang sudah berkahwin berzina dikenakan hukum rejam sampai mati. Wal a'yadu billah. Begitulah besarnya dosa berzina. Apabila berzina dihukumkan haram, maka perkara yang membawakan kepada zina juga adalah haram. Agar unsur yang memungkinkan berlakunya zina dapat terhalang dengan segera, kaedah usul fiqh menyatakan sadduz dzara'i wa dar'ul mafasid, diguna pakai iaitu menutup jalan-jalan yang membawa kepada zina dan tidak melakukan apa-apa cara yang membawa kepada berlakunya zina. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Muslimin sekalian, hari ini wanita menayangkan aurat melalui media sosial, bahkan yang sangat menduka citakan kita. Suami atau ibu bapa pula tidak melarang, malah setengahnya berasa bangga tanpa berasa bersalah.
Sesungguhnya pezina lelaki dan perempuan akan diazab di akhirat kelak. Justeru takutlah kepada api neraka dengan menjauhi maksiat. Didik dan awasilah anak-anak perempuan kita dan isteri-isteri kita dari menjadi punca berlakunya penzinaan. Dalam satu riwayat ketika Nabi SAW balik dari Mi'raj dalam keadaan sugul di hadapan puteri baginda SAW yang tercinta, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, sambil menceritakan ada 10 bentuk siksaan kepada wanita yang baginda SAW melihat di dalam neraka. Antaranya adalah mereka yang mendedahkan aurat, derhaka kepada suami, enggan mandi wajib dan ingkar menunaikan solat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Nabi SAW juga melihat golongan berkuku tembaga sedang mencakar muka dan dada mereka. Melihat lembu keluar dari lubang yang kecil kemudian masuk semula, tetapi tidak boleh. Inilah antara bentuk siksaan terhadap manusia yang tidak menjaga lidah. Bercakap tanpa berfikir dahulu, cakap besar, cakap tidak serupa bikin, mengumpat, menghasut dan menabur fitnah. Nabi SAW diperlihatkan wanita yang berbentuk anjing dan berkepala seperti kepala babi dan badannya seperti badan kaldai. Gambaran ini adalah siksaan kepada ahli fitnah dan orang yang suka melagakan orang dan suka berdusta. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi juga diperlihatkan golongan yang bercawat memakan duri-duri kayu, golongan yang berenang di dalam kolam darah sambil memakan batu dan dimakannya dengan paksa. Inilah siksaan kepada mereka yang memakan harta manusia secara haram, termasuklah tidak membayar zakat, merompak, mencuri dan memakan harta orang lain. Ada pula suara wanita cantik yang memanggil dan menggoda Nabi Muhammad SAW. Inilah ujian dunia. Ramai yang terpengaruh dengan dunia kerana hiasan dunia. Tidak pula peduli halal haram, termasuk memberi dan mengambil rasuah yang seakan perkara biasa pada hari ini. Akibat rasuah, negara mengalami kerugian, kewibawaan hukum dilumpuhkan dan masyarakat diperbodohkan. Rasuah menjadikan yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Gara-gara rasuah, manusia mengejar kemewahan dan bersikap zalim. Kuasa dapat dibeli dengan wang dan orang yang miskin semakin miskin. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pengajaran daripada khutbah ini sebagai pedoman hidup kita adalah, yang pertama, pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj itu adalah suatu peringatan dan amaran kepada kita sepanjang hidup ini. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, redha dan sentiasa bertaubat. Dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan waspada dengan dunia yang menjerat kita dengan harta, wanita dan pangkat yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulukan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak makan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi diri kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa halikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa tawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi aini inayataka rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatikal samadaniyah. Jalalata Malikinal Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Abdul Rahman Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata minka li ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih Islam wal muslimin. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta kepada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latifu innaka ala kulli syai'in qadir wal ijabatil jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar.